Baik, tirai sudah pun dilabuhkan untuk Forum Ekonomi Dunia atau WEF 2022 di Davos, Switzerland. Forum yang sudah lebih 5 dekad itu kali ini berdepan cabaran yang getir disebabkan cabaran ekonomi yang pelbagai. History at a turning point diangkat menjadi tema susulan konflik di Ukraine, gangguan rantaian bekalan dan juga inflasi yang melambung tinggi bukan sahaja di Malaysia tapi di serata dunia. Tapi sejauh mana persidangan di kawasan Pergunungan Alps ini cukup mencerminkan denyut nadi kesusahan di bawah? Rangkuman WEF bersama dengan wartawan kami di sana, Najib Aruf dan Ashwat Ismail. Okey, sejauh mana WEF ini mencermin dan juga membawa denyut nadi kesusahan kepayahan peringkat bawahan ke kawasan Pergunungan Alps ini sebagai contoh untuk dibincangkan, dirundingkan, didialogkan, mencari penyelesaian yang tuntas mungkin ataupun amalan terbaik untuk dibawa ke negara masing-masing dalam rangka strategi mengikut konteks negara masing-masing mencari penyelesaian di era pemulihan pada ketika ini. Itu soalan yang mungkin sukar untuk dijawab kerana perbezaan latar kesusahan ekonomi ketika pandemik itu berbeza mengikut rantau. Di Asia berbeza, di Eropah berbeza dengan konflik di Ukraine pada ketika ini. Itu semua persoalan yang ditinggalkan dan juga diperdebatkan kalau boleh kita sebutkan di WEF 2022 ini. Banyak juga solusi dicadangkan bagaimana untuk kita navigasi keadaan ini dalam keadaan yang mencabar pada ketika ini dan wakil delegasi Malaysia juga pada kali ini untuk WEF 2022 iaitu Menteri Kewangan Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz juga ada 4 sesi. Dan saya mahu anda mendengarkan terlebih dahulu realiti sebenar subsidi yang diberikan kerajaan untuk mengawal keadaan inflasi kita supaya tidak melambung seperti kita saksikan di Eropah. Kita dengarkan. Subsidy in terms of numbers, we usually subsidize to the tune of 30 billion ringgit. This year, it will be 71 billion ringgit. That's why the inflation is still low at 2%, but that's core inflation. Food inflation is actually up 4%. And you're right about the basket. So the vulnerable groups obviously will be facing bigger challenges given that the basket of food is much higher. And this is the average household consumption is the assumption for inflation. And at the same time, we are lucky because some of the countries in the region do not have that commodity resource. You can see where the oil price is today. And most countries may not have the opportunity to get revenue from the increase in commodity prices to cushion the impact of the food prices. Itu hanya secebis apa yang berkatakan oleh Tengku Zafrul. Ada banyak perkara disebutkan. Antara perkara lain disebutkan bagaimana untuk ada visi jangka masa panjang menyelesaikan krisis. Kerana ini bukan hanya bersifat sementara. Dalam keadaan krisis begini mudah untuk kebanyakan negara berdepan dengan tuntutan hasil dalam jangka masa pendek. Bagaimana ini mengganggu visi jangka masa panjang itu juga pernah dijawabkan oleh Tengku Zafrul dalam sesi terdahulu. Dan beliau mengatakan bahawa dalam keadaan semasa perlu ada campuran. Jangka pendek, jangka sederhana, jangka panjang. Ini tidak boleh elakkan kerana kalau kita bercakap soal harga barang yang mahal, ini memerlukan solusi jangka pendek, sederhana, jangka panjang supaya bebanan itu dapat dikurangkan. Baik, pada jam ini saya membawakan Ketua Pengarang Sarawak Ashwat Ismail yang mengikuti terdapat banyak sesi di Kongres. Ashwat, kalau kita melihat delegasi Malaysia terlebih dahulu, Tengku Zafrul, kalau kita melihat sesi terakhir tadi ada banyak disentuhkan bukan sahaja soal ekonomi, inflasi dan sebagainya, tapi juga pertikaian dalam bentuk geopolitik dalam konteks di Asia, Laut Cina Selatan dan sebagainya. Ini bukan perkara mudah untuk dijawab ataupun didiskusikan. Ini melibatkan perhubungan banyak negara termasuk negara kuasa besar China. Pandangan Ashwat sendiri melihat sesi tersebut? Okey, apabila kita dengar semua sesi yang disertai oleh Tengku Zafrul dan juga kita dengar ramai pakar-pakar cendekiawan dan juga pemimpin di rantau Eropah, di Amerika Syarikat dan juga di rantau Asia sendiri berada di World Economic Forum ini, masing-masing meletakkan keutamaan. Begitu juga dengan Tengku Zafrul. Tengku Zafrul meletakkan keutamaan apa sebenarnya masalah yang dihadapi oleh kita yang sedang diselesaikan. Contohnya seperti meletakkan keutamaan kepada masalah inflasi. Dan pada masa yang sama, masalah inflasi ini bukan sahaja inflasi semata-mata. Kalau letak sebagai comparison, memang kita rendah. Tetapi jika kita perhatikan dengan lebih teliti dari aspek inflasi makanan, contohnya lebih 4%, kalau risiko lebih daripada 4 bulan, 5 bulan, yang akan terjejas adalah golongan B40. Betul. Dan B50 ni atau B50 ini. Dalam konteks ini, kita cuba untuk kita rungkai apa penyelesaian selepas World Economic Forum ini. Adakah dunia faham? Kalau duduk di sini, mereka ni mengenai Rusia, Ukraine.
peperangan dan impaknya kepada dunia. Rantaian bekalan terjejas dengan teruk, harga barang naik. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak ada makanan, apa nak jadi ni? Food insecurity. Sekuriti makanan akan terjejas. So kita tak ada jaminan kalau makanan yang baik kalau krisis berlanjutan. Sebab dia pun sebut sebagai era ketidaktentuan. Dia penuh dengan kekacauan dan apa pula kekacauan yang bakal berlaku kita pun tidak tahu. Itu antara saya lihat apabila Tengku Zafrul meletakkan keutamaan di peringkat negara dan di peringkat rantau Asia Tenggara. Dalam aspek geopolitik, ini menarik kerana kita harus diberi latitude, beri ruang untuk kekal degil menjadi neutral. Kalau kita tengok bagaimana selan ataupun pendirian Eropah dan Blok Barat secara umumnya apabila melihat China dan juga kebangkitan China, seakan-akan cuba mempengaruhi semua. Okey, kita janganlah berkawan dengan China. Ini tak masuk akal. Sebab seperti mana ditekankan kita dengan China, hubungan diplomasinya itu lama. Sebelum merdeka sekalipun. Dan dalam pertembungan yang bergaduh hampa, kita dua kita tak boleh take sides. Because both our friends. Begitu juga dalam konteks pendirian Malaysia ini. Dan untuk kita senang cakap, tapi dalam pentas diplomasi, dia ada pelbagai sensitiviti yang harus dijaga dan kita pun memahami. Tapi kita harus lebih strategik dan berani untuk menyuarakan pendirian. Walaupun pendirian kita untuk kekal degil menjadi neutral. Disebutkan Ashfaq itu banyak, itu sedikit saja, ada banyak lagi sebut isu air boleh sebut di sini dan sebagainya. Itu antara saya kira antara perkara yang baik menarik dan juga ini semua kami muatkan di laman web kami astro1.com. Memang tak cukup masa kalau nak rangkumkan dalam 745 ini, tapi insyaAllah Ashfaq akan bersama dengan Menteri Kewangan Tengku Sri Zafrul Jumaat malam kita akan siarkan. Betul, untuk melihat rangkuman dari sisi pandang delegasi Malaysia, ketua delegasi Malaysia di sini ke WEF ini, dan pada masa sama apakah amalan terbaik apa yang kita belajar sebenarnya daripada negara lain dan juga orang lain dan syarikat-syarikat lain di WEF ini untuk kita terapkan di peringkat domestik. Yang kita harapkan adalah action oriented. Betul. Result oriented. Dia tak main saja sembang kosong balik tak buat apa, itu tak boleh. Betul. Dia nak kena memang ada penekanan. Selepas ni terus langkah tindakan. Betul. Tapi dalam pertemuan bual kita bersama dengan GLIC Malaysia juga, mereka mengatakan bahawa banyak perkara yang dibelajar yang akan dibawa ke dalam GLIC masing-masing untuk merangka strategi itu. Era pemulihan, the great reset dan juga build back better. Itu bagaimana untuk disusun dan sebagainya. Ini semua dari masa ke masa kita akan lihat. Baik, itu antara rangkuman sedikit. Banyak lagi perkara yang boleh kita bincangkan dan juga akan dimuatkan di laman web kami astro1.com. Buat masa ini kembali semula kepada rakan tugas di studio.